السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung tafsir suratul Baqarah. Pada malam ini pada ayat yang ke-243. Pada ayat yang ke-243, ayat-ayat yang lepas kita telah sebut berkenaan dengan beberapa hukum cerai, rujuk, perkahwinan, masalah wasiat dan sebagainya. Semua itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia dengan hukum-hukum dia. Pada malam ini kita akan sambung suratul Baqarah pada ayat yang ke-243. Ini adalah ayat pengulangan semula berkenaan dengan jihad. Banyak ayat-ayat jihad dan infak diselit di tengah-tengah di antara ayat-ayat dia panggil umurul munazzimah, iaitu ayat-ayat hukum. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala nak beritahu perkara yang penting apabila seorang itu menzahirkan keimanan dia. Dia akan ada rasa untuk berjihad dan untuk infak. Tujuan jihad bukan bertujuan untuk bunuh manusia, bukan bertujuan untuk merosakkan muka bumi, tetapi untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Jadi kalau orang yang melakukan jihad ni, dia hendaklah dia kenal Allah Ta'ala. Kalau orang yang berjihad dalam keadaan tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jihad dia juga disebut sebagai jihad yang sia-sia. Kerana jihad adalah mengajak manusia mengenal Allah. Kerana bumi ini hanyalah untuk orang beriman sahaja. Betapa besarnya kehebatan jihad ini sehingga mereka yang mati kerana jihad, mereka terus masuk syurga dan disebut sebagai mati syahid. Oleh kerana itu, jihad dalam keadaan akidahnya tidak betul, dia tidak dikira syahid dan tidak masuk syurga.
walaupun dia bersama dengan pasukan Islam untuk berjihad melawan musuh-musuh Islam. Apabila disebut tentang jihad, maka salah satu daripada perkara yang menghalang manusia daripada menjalankan jihad ini adalah takut mati. Takut kepada mati. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka cerita dalam ayat ini berkenaan dengan golongan yang terdahulu yang takut mati sampai mereka tidak menjalankan jihad. Dan kisah ini dibawa semasa umat Islam akan berperang dengan musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala cerita mereka takut nak berjihad kerana mereka terlalu takut pada mati. Maka Allah Ta'ala bukakan cerita ini kepada kita. Umat yang terdahulu ada jenis yang takut pada mati sehingga tidak berjihad. Ayat ini Allah Ta'ala turunkan semasa umat Islam berhadapan dengan peperangan yang pertama yang berlaku, iaitu peperangan Badar. Allah membawakan sekali lagi kisah Bani Israel dalam ayat ini. Ada kisah yang bagus tentang mereka dan ada kisah yang tidak baik tentang mereka. Dan kita sendiri telah banyak membaca kesalahan yang dibuat oleh golongan ini, Bani Israel ini. Namun ada juga di kalangan kita yang Allah suruh kita ni ambil mereka sebagai contoh yang baik, dan kalau yang tidak baik sebagai pengajaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 243. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyakum inna Allah ladhu fadlin 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun. Baik. Firman Allah Ta'ala, alam tara ila alladhina kharaju min darihim, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad tentang orang yang keluar melarikan diri dari kampung halamannya. Ini tentang Israel keluar dari kampung halaman kerana takut jihad, takut mati. Mereka lari daripada berjihad mempertahankan tanah air mereka kerana mereka takut kepada mati. Oleh kerana itu mereka menjadi lemah dan telah dihalau daripada Jerusalem, Al-Aqsa Syarif, dan telah dibawa ke Babylon untuk dijadikan hamba abdi. Kisah ini Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quranul Karim. Baik. Mungkin timbul pertanyaan di antara kita, bagaimana dengan orang-orang yang negara mereka negara perang, lalu mereka pun keluar daripada peperangan tersebut? Negara mereka negara perang, mereka pun keluar daripada peperangan tersebut. Macam mana? Adakah salah mereka keluar? Kalau mereka keluar dengan tidak ada persiapan untuk melawan musuh di hadapan dia, bukan bermakna dia takut untuk mati, tidak. Bukan bermakna dia takut untuk mati. Dia tak takut mati. Sebagaimana orang yang menjadi pelarian perang yang ada dekat kita, orang Palestin, orang Suria, orang Yaman, adakah mereka sendiri tidak mempertahankan negara mereka? Tidak, mereka juga nak pertahankan negara mereka, tapi mereka tidak ada
persiapan dan persediaan. Kalau orang Syria contoh, orang Suria, mungkin negara dia ni telah banyak kumpulan-kumpulan declare diri mereka ini sebagai mujahidin. Ada kumpulan ni kata dia mujahidin, ada kumpulan ni kata dia mujahidin. Jadi amatlah mustahil untuk mereka mempertahankan negara mereka, kerana mujahidin sama mujahidin tu pun bergaduh sama-sama dia. Lalu kalau tak ada persiapan menghadapi perang ni, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatul khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Mesti persiapkan segala kelengkapan dan kekuatan kamu nak lawan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala ini. Itu salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kita apabila kita berhadapan dengan musuh yang menyerang negara dan sebagainya, kita mestilah ada kekuatan untuk menghadapinya. Cerita ni wahum ulufun, sedangkan mereka beribu ramainya. Ni dia. Sebab tu saya kata mereka ni ramai, malahan kata ulama tafsir mereka lebih ramai daripada musuh mereka sendiri. Pada waktu itu mereka tetap takut, dan memanglah golongan Yahudi ni memang masyhur dengan takut. Bukan semua, tidak. Bukan semua. Cuma nabi-nabi di kalangan mereka ajar mereka supaya berani mempertahankan akidah. Kerana jihad itu bukan sahaja berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ianya juga berlaku kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Termasuklah Nabi Musa dan sebagainya. Sedangkan mereka itu ulufun, ramai. Allahu Akbar. Kita manusia biasa ni memang kita takut mati pun. Jangan kata kita tak takut pula, kita takut. Tapi orang mukmin kalau mati itu menjamin dia masuk syurga, dia tak takut dah mati, sebab dia nak pada syurga. Boleh faham? Kalau tanya diri masing-masing, takut ataupun tidak mati, memang takut. Kalau Malikul Maut tu hantar mesej kepada kita, pilihan satu untuk sambung nyawa, tekan satu. Tekan dua untuk mati hari itu juga. Kita balas mesej Malikul Maut tu, tekan satu. Tu jika kita diberi pilihan. Tapi orang mukmin kalau dia beri pilihan, mau hidup, syurga tak jamin lagi. Tapi kalau mau mati, ada jaminan syurga. Orang mukmin pilih syurga. Bagaimana saya pernah cerita pada tuan-tuan perempuan yang gila di zaman Nabi SAW, yang dia berkulit hitam, yang menyakit, sekejap mari gila, sekejap okey, sekejap mari gila, sekejap okey. Dia mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, inni usra fad'ullah li. Dia kata, aku ni menyakit gila sekejap-sekejap. Fad'ullah li, berdoalah kepadaku supaya penyakit aku sembuh. Nabi beri dua pilihan je pada dia. In syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu sabar dengan penyakit kamu ni, surga. Wa in syi'ti da'utullahi ayyu'afiyaki. Tapi kalau kamu suruh aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakitmu sembuh, syurga tak jamin. Tapi nak beritahu dia ni, masa dia tak gila tu, dia mari tanya Nabi, dia fikir warah lagi sebab dia okey lagi masa tu. Dia ni mukmin,
Dia berkata apa? Dia kata, Rasulullah, gila pun gila lah, tak apalah, asal boleh syurga. Ni orang gila hak cerdik. Tapi hak sekarang ni cerdik ramai gila. Gila kuasa lah. Lain tu dah. Ni cerdik ni. Ni gila ni tapi cerdik ni. Ya Rasulullah, inni atakasyaf. Ya Rasulullah, satu penyakit lagi, aku rasa malu lah, dia kata. Tak apalah, kamu kata syurga gila pun aku tak apa sanggup jadi gila. Tapi bila aku mari gila tu, aku tak sedar. Ni, orang panggil tudung aku, aurat aku, kain aku terselak sebab aku gila. Pada Allah li Allah atakasyaf. Berdoalah pada Allah, mudah-mudahan masa aku gila tu supaya kain aku tidak terselak. Rasulullah berdoa pada dia. Rasulullah berdoa pada dia. Dan sahabat duduk dengan tabi'in ni, bila Nabi dah wafat dah, bila lalu orang ni, sahabat tu kata, tu ahli syurga tu. Tu ahli syurga tu. Walaupun dia begitu, barulah dia bercerita sebagaimana orang tu mari jumpa dengan Nabi SAW tadi. Maknanya orang mukmin mati pun tak apa, asal dapat syurga. Gila pun tak apa, asal dapat syurga. Susah pun tak apa, asal dapat syurga. Sakit pun tak apa, asal dapat syurga. Itu mukmin. Jadi hidup orang mukmin ni fikir syurga je. Bagi dia rumah besar pun tak apa, Tuhan rezeki duduk rumah besar, tak apa duduk. Tapi nak duduk rumah dalam syurga besar lagi. Allah Ta'ala rezekikan kita duduk rumah tak besar sangat, sempit je, tak apa, duduk. Padan dengan sementara atas muka dunia, Allah Ta'ala nak bagi syurga luas lagi. Sakit, berobat sakit, tak apa, sakit sampai ke syurga. Sabar dengan penyakit kita, Allah Ta'ala bagi syurga. Orang mukmin kalau dia sihat pun dapat syurga juga. Sebab apa? Sebab dia bersyukur kerana dia sihat. Kaya, orang mukmin yang kaya dapat syurga juga. Orang mukmin yang kaya, sebab apa kaya dia tu? Dia rasa bukan milik dia, milik Allah. Kalau dia susah pun lagi dapat syurga. Kenapa? Kerana dia tahu ini ujian Allah pada dia. Itu kehidupan orang mukmin. Saya cerita tu kehidupan orang mukmin. Dia tak ada fikir lain, fikir nak syurga satu perkara. Dia sangguplah buat apa pun. Orang nak kata apa katalah. Orang nak kata salahmu ni tak betul lah. Tak apalah, asalkan aku ikut Nabi. Orang nak kata wahabi lah, tak apa. Nah, asalkan kita ikut Nabi dapat syurga. Tu. Ni dak orang kata sikit, tak boleh orang kata. Duk sibuk kau orang kata. Nabi hak teruk lagi orang kata tu dia tak fikir. Bismillah. Baik. Kemudian ulufun, mereka ramai, hadaral maut, kerana takut mati. Mari di mana ni penyakit takut mati ni? Nabi telah sebut dalam hadis yang terang dan jelas. Umat aku, Nabi kata, ramai akhir zaman karusa'ut thaib, tapi ibarat buih di lautan. Belum pada tu panjang hadis ni. Sahabat tanya, adakah kita sikit pada masa tu ya Rasulullah? Kita ramai ibarat buih di lautan. Banyak buih di lautan ni. Tapi mereka ada penyakit al-wahn. Al-wahn. Sahabat tanya, apa dia al-wahn itu ya Rasulullah? Wahan-wahan tu apa dia? Bukan corona ni. Nah, wahan tu apa dia? Yuhibbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia sampai takut nak mati. Sampai takut nak mati. Terlalu sayang ke dunia, takut dunia tu terlepas. Kalau pergi berjihad, kedai tak ada orang nak jaga. Kalau pergi berjihad, bini tak ada orang nak jaga. Kalau pergi berjihad, semua sekali dia fikir dalam otak dia bahawa, sehingga dia takut pada mati kerana dia mendahulukan dunia lebih daripada mati kerana Allah Ta'ala.
Dan penyakit itulah yang melanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Allahu akbar. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyaakum. Allah Taala berfirman, matilah kamu. Kemudian Allah Taala menghidupkan mereka. Mereka takut sangat mati, Allah Taala arahkan mereka tu mati tu. Dalam ulama tafsir sebut bahawa mereka dimatikan selama 8 hari. Dan memang ada mati betul, bukan pengsan, bukan tidur, cabut nyawa tu. Ini kerana mereka takut mati sangat, Allah Ta'ala matikan mereka terus. Tak ada cakap banyak lah. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan mereka kembali setelah seminggu mereka mati. Seminggu mati, hidup balik. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nak beritahu ni bahawa mu takut ke mati, kamu nak mati, kamu lari pada mati, mu tetap mati. Sekarang ni, hai Bani Israel, mu takut sangat mati, aku matikan kamu. Nak tunjuk bahawa mu takut ke mati ni tak ada guna sikit pun tak ada guna bila mu takut ke mati. Sebab apa? Kamu akan mati juga. Dan memang mu takut mati betul, baik aku matikan kamu. 8 hari mati. Mati sungguh. Allahu Akbar. Inna allaha ladhu fadlin al nas. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpahkan kurniaan kepada manusia. Kurniaannya kepada manusia, Allah Ta'ala ada banyak kurniaan yang besar kepada semua manusia. Sebab Allah Ta'ala beri peluang untuk manusia ni tangguh. Allah Ta'ala beri peluang untuk manusia ni bertaubat dengan Allah Ta'ala menangguhkan azab kepada kita. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu banyak Tuhan bagi rahmat tu. Panjang umur Tuhan bagi rahmat supaya beribadah dan bertaubat kepada Allah. Tetapi walakinna aktsarun-nasi la yashkurun. Tapi banyak manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tak bersyukur. Kalau tuan-tuan perhati dalam Al-Quran, banyak ni ditujukan kepada semua benda yang tidak elok. Benda yang tidak elok. Baik, ayat 244. Allahu Akbar. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله, dan berperanglah kamu pada jalan Allah. Sekarang arahan berjihad. Ini adalah berperang dan jihad yang kemuncak. Jihad yang kemungkinan mati, kalau tak mati pun cedera. Dua tu je, cedera dalam peperangan ataupun mati dalam peperangan. Dan kita gunakan tajuknya jihad yang kemuncak untuk membezakan beberapa jenis jihad yang dihuraikan oleh ulama. Jihad ni ada jihad hawa nafsu, berjihad melawan hawa nafsu yang ada pada tubuh ini, juga berjihad. Dan berjihad lagi, jihad harta, infak. Itu pun melawan hawa nafsu yang sayang pada harta. Lalu kita pun berjihad melawan hawa nafsu itu pun disebut sebagai jihad. Ini pun jihad juga ni, tapi ini kemuncak. Kerana jihad ni dia pergi kepada dua je, sama ada hidup ataupun mati, dua tu je. Kalau tak hidup, mati. Dan apabila mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan syahid, maka pahalanya dikira syurga, tidak dimandikan jenazah dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia untuk menjadi tetamu Allah di syurga akibat daripada dia syahid, lalu dia ikhlas, akidah dia betul, insya-Allah Tuhan bagi syurga. Wa'lamu anna Allah sami'un alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi amat mengetahui. Apa makna? Allah tahu
Laungan hamba untuk menyeru, mengajak kepada jihad tu Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga tahu laungan hamba yang hendak menghentikan jihad pun Allah Ta'ala tahu. Sehingga ada golongan-golongan yang disebut sebagai liberal ataupun sebagainya, mereka kata bahawa jihad ini adalah satu benda yang ekstrim, dan jihad telah dimangsuhkan, tidak adalah Islam. Sedangkan akhir zaman umat Islam akan berjihad melawan tentera Dajjal. Imam Mahdi akan turun berjihad, Nabi Isa akan turun, semua itu berjihad. Mana kemuncak kepada dunia ini, peperangan akan berlaku di antara orang Islam yang beriman kepada Allah dengan orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, bukanlah Quran hadis saja, tapi kitab-kitab sebelum daripada Quran sendiri pun ada menceritakan berkenaan dengan jihad. Jihad adalah pelengkap dan kemuncak kepada seorang itu taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana perlu berkorban nyawa. Manusia sayang kepada nyawa dia, jaga nyawa dia. Dia tak akan bagi nyawa dia tercabut dengan begitu saja. Kalau bawa kereta, dia bawa kereta elok-elok. Kalau manusia tu bawa kereta dalam keadaan, kalau ada orang bawa kereta dalam keadaan mabuk dan sebagainya, dia tak sayang pada nyawa dia. Dia tak sayang pada nyawa dia. Kalau dia makan dadah dan sebagainya, benda yang menyebabkan nyawa dia terancam, bermakna nyawa dia tak sayang, dia membunuh diri dia sendiri. Dia telah mencampakkan diri dia ke arah kebinasaan. Jadi jihad, kita campakkan diri kita ke arah keredaan Allah sebab janji syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ayat 245, ayat ni sedap sikit. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Baik, cuba kita perhati betul-betul ayat ni. Tengah-tengah cerita bab jihad diselangi dengan ayat infak yang perlu dijalankan, kerana jihad memerlukan belanja yang sangat besar. Disebut oleh guru kami masa mengaji tafsir dulu, dia kata jihad dengan infak ni ibarat sayap yang ada pada burung. Sayap yang ada pada burung. Ada sayap tapi sakit, patah, burung nak terbang tak boleh. Kalau kita ambil sayap dia saja, buang burung tu, sayap dia pun tak boleh terbang, burung tu pun tak boleh terbang. Boleh terbangnya seekor burung ini apabila sayap dia itu diletak pada tempat yang betul, baru boleh terbang. Kapal terbang yang tidak ada sayap pun tak boleh naik. Itu jihad dengan infak. Kedua-duanya, sayap burung ni kalau sebelah pun tak boleh. Batu Islam ni ibarat tubuh burung itu. Sebelah kanannya jihad, sebelah kirinya infak. Kalau tak ada kedua, memang tak boleh naik burung tu. Kalau patah satu, tak boleh terbang juga. Apatah lagi kalau patah kedua-dua. Boleh nampak ni? Itu contoh yang dia buat. Baik, perhati ayat ni. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana. Allah, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik? Allahu Akbar.
Perhati ayat ni, Allah Ta'ala kata pinjaman. Allah Ta'ala nak pinjam daripada kita. Allah rasa malunya. Ayat ni Tuhan perli sebenarnya. Perli. Ada dua dimensi yang boleh kita faham. Nombor satu, dia perli kita. Dia kata, siapakah orang yang mahu beri pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala guna perkataan pinjam. Pinjam apa hak dia? Hak dia. Kalau dia suruh apa? Hak dia. Sebab tu infak dia kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Mu infak apa yang aku beri kepada kamu, hak aku. Tapi ayat ni dia kata nak pinjam. Kalau perhati betul-betul malu, sungguh malu. Dia macam ginilah contoh. Seorang ibu, kita sebagai anak, mak kata mak tak cukup duit, nak pinjam boleh tak? Rasa malu. Kalau saya malu, mak nak pinjam kita. Tak. Kalau anak tu ini tolong, minta maaf dah, anak tu jenis sengit sikit, dia bagi pinjam sungguh ke mak dia, dia minta ganti balik. Sengit otak sungguh. Jadi muka tak malu tu. Tapi kalau jenis malu, mak dia sebut kata nak pinjam tu dia malu dah. Sebab apa, macam mana mak tak cukup duit, sedangkan saya ni anak mak. Saya ni anak mak. Sepatutnya saya tanya, mak cukup ke tak duit? Mak tak perlu sebut bahawa aku nak pinjam dengan kamu. Sebab apa? Sebab saya ni mari pada mak, dan mak ni mak saya. Allah ni hak dia bagi pada kita. Dia nak suruh rasa bahawa malunya dia nak pinjam hak dia balik. Kita pinjam hak orang, punya kawah, kau punya senduk, kau punya sodek, kau tak hantar-hantar. Jadi manusia hak bagi pinjam tak hantar. Kalau kawan tu kata, saya pinjam masih rupuk tu, masih rupuk tu dia pinjam kawan tu. Tapi kawan tu kata saya nak pinjam masih rupuk. Bagaimana kita hak pinjam barang orang ni kata rasa malu, pinjam apa? Hak awak tahu pun aku. Maknanya gitu. Bila Allah Ta'ala kata man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana, aku nak bagi pinjam pada aku. Ni Allah panggil satu ayat yang berbentuk menyentuh emosi orang yang baca Al-Quran, bahawa betapa malunya depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tu kedekut yang amat sangat sampai Allah Ta'ala kata nak pinjam walaupun barang tu barang Allah. Malulah wahai orang beriman, malu. Sebab tu saya kata Quran ni hebat. Dia cara dia terjuh hati kita tu sangat hebat. Kalau kita duduk sorang-sorang, kita fikir Tuhan nak pinjam dengan aku. Satu dimensi. Daripada satu sudut yang lain, Allah Ta'ala sengaja sebut pinjam gitu. Sebab apa? Pinjam maknanya ada pulang balik. Kalau kita pakai pinjam betul lah, kita kata Allah Ta'ala kata nak pinjam, nak pulang balik. Baik, aku nak pinjaman daripada kamu, pinjaman harta yang baik daripada kamu, infak daripada kamu, pulangan daripada pinjaman aku nak hantar balik syurga pada kamu. Dua perkara. Dua-dua tafsiran ni semua betul. Semua betul. Tetapi penafsiran hak pertama tadi lebih tepat dan lebih terasa lagi apabila Allah Ta'ala perli kita. Allah Ta'ala nak supaya kita ni terasa bahawa kita ni ambil barang orang, tak erti nak hantar balik, sampai tuan dia kena minta nak pinjam balik barang tu sendiri. Alangkah malunya kita dapat Allah Ta'ala. Betul orang hak kedekut ni, orang jenis muka tak malu dengan Tuhan. Muka tak malu orang panggil. Muka dia tak malu sikit habis duduk atas muka bumi, duk makan hak tu hak Allah Ta'ala, duk tu semua hak Allah Ta'ala. Tuhan bagi rezeki bukan main banyak ke dia. Bila Tuhan suruh beri sikit dia tak bagi. Jenis muka tak malu.
Betul Nabi kata orang tak malu ni dia boleh buat apa saja dia nak, betul dah. Dia boleh buat apa saja dia suka. Sebab apa jenis muka tak malu? Harta bukan main banyak, tanah bereka-reka, rumah 4-5 buah, segala kelengkapan cukup semua sekali. Bila nak suruh infak tak mahu. Nak suruh berjihad jauh lagi. Seolah-olah Tuhan kata mu ni bahasa tak reti. Tapi Tuhan tak kata begitulah. Mu ni bahasa tak reti. Pinjam hak aku suruh pulangkan balik pinjaman itu kepada orang yang telah aku bahagikan. Mu pinjam hak aku ni, pinjaman yang aku nak suruh mu hantar balik. Dia mu pinjam barang aku ni, innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallaf. Ni aku suruh bagi pada al fuqara, masakin, anak yatim semua sekali tu orang susah. Jihad fi sabilillah, aku nak suruh bagi semua tu. Tiba-tiba mu pinjam barang aku, mu dak senyap macam harta mak bapak mu. Kalau Allah Ta'ala sebut begitu, kita rasa cuba kita fikir sendiri. Fikirlah. Begitu terasanya ayat Quran apa Allah Ta'ala sebut begitu. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Allah balas pinjaman dia tadi dengan banyak. Kita tak boleh buat begitu. Jadi riba. Betul tak? Kita pinjam banyak tu, hantar balik pada tuan dia banyak tu. Allah dah, aku minta pinjam daripada mu banyak ni, tapi aku nak bayar balik pinjaman mu lebih daripada aku pinjam lagi. Itu apa dia? Syurga. Kau tak makan riba begitu. Anugerah daripada Allah Ta'ala berlipat kali ganda lagi, banyak lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan meluaskan. Ini. Ingat baik wahai manusia, rezeki boleh jadi sempit, boleh jadi luas ni adalah aku. Allah Ta'ala beritahu, dia sajalah boleh ngecilkan harta tersebut, dia jugalah boleh mengembangkan banyak harta tersebut. Maka bila Allah Ta'ala suruh kita infak, tentulah ada balasan lebih banyak daripada tu lagi. Ayat ni Dr. Sulaiman Ar-Rajhi Bank tu, biasa dengar Ar-Rajhi Bank lah, bos dia, owner dia Sulaiman Ar-Rajhi. Tak ada lah orang Saudi. Satu Masjid Nabawi buka puasa dia, muktamar tu habis dia semua bagi, bukan satu Saudi saja, negara-negara lain. Apa dia bagi tamar dengan air zam-zam sebagainya. Jamu hari-hari anak yatim. Di Masjid Ar-Rajhi tu ada tempat anak yatim situ. Ada, dia panggil yayasan untuk anak yatim. Allahu Akbar. Ayat-ayat begini dia selalu baca, yang menyebabkan dia mengeluarkan aset dia habis semua sekali. Habis. Aset keuntungan dia tu dia buat keluar habis. Tinggal modal dia je dalam bursa saham tu. Habis semua keuntungan dia. 5 minit je saham dia naik. Berlipat kali ganda. Betul-betul dia yakin dengan apa yang Allah Ta'ala sebut sebagai balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita beri pada orang, jangan mengharapkan orang tu balas pada kita. Jangan. Orang kita silap. Terima kasihlah awak bagi pada tolong saya begini. Kalau saya kaya, saya balas jasa awak ni. Kalau orang kata begini, kita kena katalah hati kita, aku tak mengharap pun jasamu, aku harap Allah Ta'ala balas. Kena kata begitulah hati kita. Kita pula sambung, tak apalah, insya-Allah lah, kalau kaya-kaya tu ingat-ingatlah saya. Tu dia, kita sambung pula. Nah, tak ada apalah tu, tak ada apa, bagi saja, sia-sia je tu. Dia nak kaya, lepas pada tu nak miskin ke dia punya pasal, tapi bahagian kita telah pun ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali, wa ilaihi turja'un. Allah ingat pada kita, kalau kamu sayang pada harta,
kamu rela mati duk peluk dengan hartamu, kamu rela mati bawa harta di tangan kamu, sebenarnya kena ingat kamu tu bawa diri kamu seorang-seorang balik pada aku. Sama ada mu kaya ke manusia, sama ada mu miskin ke, kamu seorang-seorang kamu bawa pada aku. Oleh kerana itu kalau kamu ada harta, kamu bagilah yang aku suruh bagi atas muka dunia ni. Kerana wa ilaihi turja'un. Kamu takut mati, kamu berani mati, kamu banyak harta, kamu tak ada harta ke, paksa balik berjumpa dengan aku. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 246 dengan kisah contoh berkenaan dengan Bani Israel. Dia nak kepada ketua untuk berperang, tapi bila Tuhan lantik ketua, dia banyak pula soal ketua yang Allah Ta'ala lantik itu, iaitu kisah berkenaan dengan pelantikan Talut ataupun Talut yang disebut dalam ayat ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada lain kali. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان ما في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.